Ibu, ayah, adik, anak. Anak seorang tak ada masalah, tak ada pilih kasih. Start 2, 3 dah timbul. Macam mana Ustaz boleh timbul pilih kasih? Takkan kita nak kata 20% anak sulung, 20%. Macam mana sayang tu kita nak bahagikan? Nak bahagikan. Adiknya tak dapat kasih sayang yang penuh. Sebab kau ni anak tut. Aku lahirkan kau, bapak engkau main kayu tiga. Aku lahirkan kau, hidup aku merana. Rumah tangga kucak-kacir. Sebab engkau lah anak yang tak berdosa tu dipersalahkan, Ustaz. Parents yang pilih kasih terhadap anak-anak ni tak perlu lagi lah. Ada yang mempunyai anak-anak yang ramai, lebih daripada seorang, jangan ada pilih kasih. Takut nanti anak kita yang seorang tu tersisih. Kalau dah tersisih, banyak lagi benda-benda yang akan berlaku selepas itu. Jangan ada penilaian lah. Anak A, anak B, anak C, tak. Kena sama rata semuanya. Setiap anak tu ada kelebihan. Ini favorite, ini favorite. Anak yang kita sayang, kita beri perhatian lebih tu kadang-kadang ada juga masalah di penghujung. Dengan anak yang kita kurang-kurang berikan sayang tu kadang-kadang itu yang menjaga kita bila dah tua nanti. Janganlah ada sedikit pun sifat pilih kasih. Ambil setiap keburukan, kelebihan anak tu, asam garam dalam kehidupan ibu bapa ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Salam sejahtera dan terima kasih kerana bersama dengan kami sekarang ini. 10 minit kami nak masa anda dalam sembang viral. Ibu ayah yang mempunyai anak-anak. Timbul persoalan sebab viral ni dekat TikTok ni. Seorang wanita ni dia kecil hati dengan mak dia. Sebab mak dia lebihkan akak dia. Itu lumrah lah sebenarnya. Jadi hari ini kita bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Mustafa Suki ataupun Ustaz Mus. Ibu, ayah, adik, anak. Anak seorang tak ada masalah, tak ada pilih kasih. Start 2, 3 dah timbul. Macam mana Ustaz boleh timbul pilih kasih? Sedangkan anak tu daripada zuriat yang sama, isteri yang sama, suami yang sama. Tip pertama sekali yang kita perlu faham ialah sebenarnya ibu ayah ada hak kepada anak-anak dan anak-anak itu ada hak kepada ibu bapa. Kalau kita tak faham salah satu ni, maka dia akan menimbulkan satu kekeliruan yang nampak bapa aja sentiasa betul. Dan yang ada setengah tempat anak je sentiasa betul. Sebenarnya dua-dua ada tanggungjawab, ada hak yang patut dipenuhi. Baik. Dan kemudian bila kita berbincang tentang pilih kasih, kasih sayang dan sebagainya ni, kita kena tahu sebenarnya dia benda yang kita tak nampak. Sebab kasih sayang ni, sebab tu dalam hadis riwayat daripada Nu'man bin Bashir ketika mana dia datang pada Nabi SAW dan kemudian dia kata ni, saya nak bagi dekat anak saya ni, iaitu Bashir tu ayahnya nak bagi pada Nu'man ni harta sekian. Kemudian Nabi tanya pada dia, kamu dah minta persaksian, maksudnya persetujuan daripada anak-anak kamu? Dia kata tidak, maksudnya dah nampak di situ ada pilih kasih lah. Kemudian Nabi SAW kata, kalau begitu bagaimana kamu perlu ataupun kamu hendak berharap kepada anak-anak lain supaya buat baik kepada kamu? Sedangkan di situ kamu tidak adil lah. Kemudian kata Nabi SAW, maka kamu berlakulah adil dalam pembagian harta. Di sini menunjukkan kebendaan, maksudnya keduniaan. Jadi kasih sayang ni dia boleh nampak dengan pembahagian yang seperti itu. Sebab kalau nak bagi tahu, contoh kita ada 5 orang anak, takkan kita nak kata 20% anak sulung, 20%. Macam mana sayang tu kita nak bahagikan? Tak nampak kan? Tak nampak. Tapi dia dengan tindakan itu dia boleh memberikan nampak jelas kasih sayang tu dilebihkan di mana. Tapi adakah ibu bapa perasan dia sebenarnya dah pilih kasih kepada anak-anak dia? Sebab kadang-kadang dia bagi kasih sayang, sama je aku bagi kau sayang dengan tu, sama je yang kau nak kira sangat, kenapa? Padahal anak saya cakap, aku tak sama pun dengan kakak aku. Abang aku asyik lebih je, aku tak boleh je. Di situ dah sebenarnya nampak kebendaan yang diberikan itu ataupun sesuatu bentuk, mungkinlah kalau kita kata contohnya anak ni asyik berjaya je, yang ni kita kata asyik buat masalah je, yang ni pula kita kata banyaklah masalah-masalah yang ada berbeza-beza. Sebab tu kata Nabi SAW dalam riwayat Imam Ahmad hadis sahih, Nabi kata kan, ketika mana satu orang tu namanya Aqra' bin Habis, sahabat Nabi, dia buat apa? Dia tengok Nabi SAW, Nabi cium Hasan dan Husin. Itu saja. Baik. Nabi cium. Kemudian dia kata, aku ada 10 orang anak, aku tak pernah cium pun anak aku. Kemudian Nabi kata, malam yarham lam yurham. Siapa yang tak merahmati, beri kasih sayang, maka dia tidak dikasihi oleh Allah. Maksudnya situ ada keadilan kat situ. Nabi tak cium Husin saja, Nabi tak cium Hasan saja, tapi Nabi cium kedua-duanya, dan para sahabat melihat tingkah laku Nabi itu sendiri, dan itu membuktikan kasih sayang itu dengan kebendaan itu kerana boleh nampak kita adik ataupun tidak. Adiknya tak dapat kasih sayang yang penuh sebab engkau ni anak tut. Aku lahirkan kau, bapak engkau main kayu tiga. Aku lahirkan kau, hidup aku merana. Rumah tangga kucak-kacir. Sebab engkau lah anak yang tak berdosa tu dipersalahkan, Ustaz. Memang ini dah terang lagi bersuluh lah. Adakah berdosa si ibu ataupun parents buat anak begitu? Dan adakah anak itu berdosa jika dia membenci mak ayah dia dengan tingkah laku begitu? Di sini dia kena faham antara dua pihak. Pertama sekali daripada sudut ibu ayah itu sendiri, dan sebab tu kita selalu, orang kita akan berdoa, Rabbi hamhuma kama rabbayani saghira. Ya Allah,
rahmatilah kedua ibu bapa kamu seperti mana dia mengasihi kesian belah kasihan kepada aku sewaktu aku kecil. Jadi di sini kita tengok proses kecil itu sendiri Islam dah bagi satu penampakan supaya kalau kamu sebagai seorang ibu, seorang bapa, jaga betul anak-anak kamu, buat elok-elok, maka doa anak kamu tu tepat kena. Tapi kalau dia ni anak doa tapi sebenarnya sikap ibu bapa tak macam tu, tak kasih, tak sayang, tak apa semua, maksudnya berbahagi-bahagi, ada lebih ada kurang dan sebagainya, maka di situ menunjukkan doa itu ada seolah-olah hijab. Di sinilah kalau kita nak katakan bahawa sebenarnya bagi seorang anak pun dia ada dia punya konsep. Sebab tu kita jangan hanya bincang, ini masalah kita. Kita bincang anak derhaka kepada ibu bapa. Kita tak bincang tentang isu bapa itu derhaka ataupun ibu derhaka kepada anak. Bila jadi kes-kes macam ni, sebagai seorang anak yang terasa diri dia dipilih kasih, dia tegur mak ayah dia. Mak jangan macam ni, mak tak baik, dosa. Boleh ke anak tegur mak macam tu? Kau anak aku, mak nak tegur aku. Sebab itu kita kena kembali kepada panduan Al-Quran itu sendiri. Yang Allah sebut dalam surah Luqman, Allah menyatakan fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Kalau dalam keadaan ibu bapa kamu tu buat benda yang tak elok, lebih-lebih lagi bawa kepada perkara-perkara yang maksiat dan sebagainya lah. Tegur. Aku suka kalau kamu ni pergi mencuri, cepat sikit dapat harta, contohnya kan. Jadi yang tu kata Allah jangan kamu taat. Tetapi dalam isu bab berkaitan dengan dunia, kamu buat baik pada dia. Arahan untuk buat maksiat tu tak boleh dilakukan. Dan sebab tu Nabi sebut juga dalam hadis yang lain, Nabi kata la ta'atil makhluqat bi maksiatil khaliq. Jangan kamu taat kepada makhluk untuk bermaksiat kepada Allah, walaupun ibu bapa kamu sendiri. Faham? Jadi kalau dalam konteks seperti ini, arahan ketaatan itu kita nak tegur, contohnya kan dalam keadaan tak betul tadi, kita boleh tegur, tapi ada syarat dia. Tegur tu keadaannya kena betul. Tegur jangan depan-depan orang. Sampai bila ni mak dah tua pun masih lagi aku rasa aku dia anak tirikan, padahal aku anak sendiri ni. Bila kita cerita tentang sabar ini, ada orang kata ada batasan dia, kan? Ada orang kata sabar ni begini-begini. Dia sebenarnya konsep asasnya, selagi mana kita mampu untuk taat sepatutnya pada ibu bapa kita, benda yang baik, benda yang elok, maka kita tetap kena taat. Sebab tu tak boleh bila kita contohnya mak ni lebihkan sekian-sekian, kita tak balik kampung, kita buat tak tahu. Yang itu sebenarnya menimbulkan satu dosa yang lain. Bukan isu dosa kita tak bertegur, tetapi isu dosa seolah-olah kita tarik diri, kita menjauh, kita duduk seorang-seorang. Tak pasal-pasal buat dosa baru. Tak pasal-pasal buat dosa yang baru. Allah. Kita tambah yang baru. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, kamu kena bersahabat baik dekat dia dalam urusan berkait dengan dunia. Jadi kita nak cerita kat sini supaya kita faham, kita jangan jadi derhaka kepada anak-anak kita, dalam masa yang sama anak-anak kita jangan derhaka kepada kita. Dua ni benda ni adalah benda yang kita perlu gabung jalinkan, dan dengan sebab perkara ini akan memberikan kebaikan kepada keluarga kita, dan mungkin di sana akan timbul pula yang lain. Dosa ke anak tak puas kalau hati kecil hati dengan mak, dengan ayah? Kalau kecil hati, sebab kelebihan anak tu kena diberi perhatian lebih. Anak ni mungkin tak sihat, ada anak kecil, ada anak yang besar. Yang besar belanja sekolah RM10, yang kecil RM5. Dia kata tak adil lah abang naik bas balik petang. Jadi adil itu bukan maksud numbers. Adil itu meletakkan satu pada tempat dia, situasi keadaan dia. Jadi di sini kalau keadaan tu kita terasa, come on lah, tak patutlah terasa. Betul, sebab itu sepatutnya kan mengada-ngada kan. Tapi kalau memang contoh ini memang salah, memang silap, kita terasa tu naluri manusia. Tetapi dalam keadaan sama, bagaimana kita menyalurkan rasa tak puas hati, rasa terasa hati kepada yang sepatutnya. Kita sebagai ibu bapa, tak kira ibu bapa tua, ibu bapa muda, bagaimana untuk mengelakkan diri kita ataupun nak perbetulkan diri kita supaya tidak ada pilih kasih di kalangan anak-anak kita sendiri. Pertama, kita sebutkan bahawa isu soal hati ni, isu dalam ni, dia benda yang kita tak nampak. Jadi kalau di sana ada benda yang kita buktikan dengan perbuatan, maka perbuatan itu kena adil. Daripada sudut pembahagian, duit dan sebagainya, daripada sudut puji memuji. Contohnya kalau up dekat Facebook tu, yang tu je doktor, yang itulah ada PhD kan. Yang viral tu. Kan? Tapi ada orang kata, saya buat tu adalah untuk supaya anak saya ni, supaya motivasi. Kalau motivasi, letaklah dekat bawah tu, bagi jelas terus. Yang ni sebagai motivasi untuk anak-anak yang lain ataupun anak masyarakat, kawan-kawan kita, clear supaya kan? Clear jelas. Supaya nanti tak terasa hati, asyik-asyik akak je. Jadi di situlah maksud sebenarnya. Dan kemudian jangan pula kita kata kamu ni tak macam akak lah. Itu juga perkataan yang tak sepatutnya lah bagi seorang ibu ayah. Sebab tu kalau kita kata anak-anak kena sopan santun dengan kita, kita pun kena sopan santun dengan anak-anak. Maknanya dalam situasi ini memang hakikatnya ibu dan juga ayah kita juga seorang manusia. Manusia tak akan lepas dari melakukan kesalahan dan kesilapan, dan ibu ayah pun kalau ditegur oleh anak dengan cara yang baik, cuba fikirkan secara rasional lah Ustaz kan. Bagaimana sebenarnya kadang-kadang kita tak perasan kita dah pilih kasih dengan anak kita. Baik Ustaz, terima kasih banyak-banyak di atas perkongsian pada hari ini. Sedikit sebanyak harap-harap 10 minit ni dapat mendidik kita menjadi seorang ibu ayah yang baik dan tanpa pilih kasih di kalangan anak-anak. InsyaAllah kita usaha. Terima kasih yang berbahagia Ustaz Mustafa Suki. Kita bersama lagi insyaAllah dalam Sembang Viral di TV9. Assalamualaikum.